Ustaz anggap JSB itu hanya di Malaysia. Ustaz anggap JSB itu hanya di Malaysia. Saya tanya sama Ustaz, logikanya berapa pengikut JSB? Apakah semua itu diajarkan liwat? Ustaz tidak menyangka kalau itu fitnah untuk mereka. Ustaz tidak rasa berdosa bahwa itu fitnah untuk mereka karena mereka ada ahli JSB. Awak tidak baca pun kes ni. Awak tak tahu pun tentang kes ni. Tetapi awak nak bercakap tentang apa yang awak tidak tahu. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Muhammad Hafiz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pakai bahasa Indonesia, boleh faham atau tidak? Silakan. Kalau tak faham saya tanya. Ini enak lebih panggil Ustaz atau Abang, saya pengen speak up soalnya. Panggil apa yang sesuai, yang anda rasa selesa. Abang aja ya, lebih enak untuk ini. Boleh. Ini tidak terjadi pada JSB. Ini maksudnya saya tidak ada membela JSB sedikit pun. Ini terjadi pada diri saya. Saya ada pernah dengar Ustaz mengatakan bahwa JSB mengajarkan liwat dan meliwat. Dan saya bekas JSB dan orang di sekeliling saya bahkan keluarga saya mempertanyakan orientasi seks saya. Apakah saya normal? Apakah saya suka dengan sama jenis? Saya mau tanya sama Ustaz. JSB dia mengajarkan anak muridnya liwat dan meliwat, itu ada bukti yang konkret atau tidak? Hanya katanya dan katanya. Mohon dijawab. Sekarang dalam proses mahkamah, kita tunggu mahkamah putuskan. Okey, mangsa telah ada, mangsa telah dihadapkan ke mahkamah, mangsa telah ada, telah wujud mangsa dalam hal berkenaan dan tidak boleh dinafikan tentang kewujudan mangsa itu. Akhirnya ketentuan akhir ditentukan di pihak mahkamah. Kita tunggu di pihak mahkamah. Jika anda suruh kita untuk bersabar, kita bersabar dengan tindakan daripada pihak mahkamah. Saya faham dengan itu, saya faham. Yang saya pertanyakan, ini terjadi pada diri saya membela apa? Sedangkan itu ramai di YouTube mengatakan JSB mengajarkan liwat dan meliwat. Apa? Sebab tu anda tak boleh duduk dalam JSB. Apa? Sebab tu anda tak boleh duduk JSB. JSB ni jemaah yang rosak. Jangan duduk dalam JSB. Banyak masalah dalam tu. Saya mantan ahli JSB 6 tahun yang lalu. Tidak ada hubung kait dengan JSB sama sekali. Tapi orang mempertanyakan orientasi seks saya. Itu masalah apabila kita ada perkaitan dengan hal berkenaan. Isu itu. Masalah saya tidak ada untuk mengutang penjelasan bahawa saya normal. Karena ada berita ini keluar. Anda beritahulah kepada mereka bahawa anda normal. Selesai masalah. Kalau nak suruh mereka untuk menjawab, cakap saya adalah seorang lelaki yang normal, berkahwin dengan wanita, mempunyai keinginan dengan wanita, saya tidak mempunyai keinginan dengan lelaki. Selesai masalah. Ustaz kalau bilang masalah itu selesai begitu saja, masalah JSB pun selesai begitu saja. Tidak, masalah dia adalah berkaitan tentang jenayah yang sedang berada di dalam proses mahkamah. Sekarang anda bertanya tentang isu individu. Tapi saya mempermasalahkan diri saya, dikatakan saya tidak Begini normal. sahabat, saya nak bagi, dengar dulu, kita nak bagi perbincangan ni dengan lebih selesa. Saya nak sahabat bercakap dulu. Apa yang sahabat nak cakap, sahabat cakap je. Saya tak akan putuskan percakapan sahabat. Kemudian saya akan jawab balik apa yang sahabat sebutkan. Kemudian sahabat boleh respon saya dan saya akan berikan penutup. Silakan. Pertama yang saya mau katakan, orang sekeliling saya mengatakan, karena saya bekas ex dari JSB, mengatakan orientasi seks saya, meragukan orientasi seks saya yang tidak perlu saya jelaskan pada mereka. Itu satu. Sebab apa? Mereka mengatakan itu sebab tengok live Ustaz, tengok di pemberitaan-pemberitaan bahwa JSB mengajarkan liwat dan meliwat. Itu bukan lagi ke JSB, itu ke diri saya. Yang kedua, yang masalah liwat meliwat, kalau JSB mengajarkan liwat meliwat, itu sangat mudah untuk dibuka dan dibuktikan secara jelas dan nyata. Sangat mudah kalau memang mau. Sangat mudah. Itu kedua. Yang ketiga, apabila itu masih dengan katanya, itu berarti tidak bisa confirm kalau JSB mengajarkan liwat dan meliwat. Karena saya sendiri menjadi saksi orang dalam. Ustaz orang luar, saya orang dalam yang ada berada di situ 6 tahun yang lalu. Saya saksi bahwa tidak ada dari pimpinan JSB mengatakan bahwa liwat kalian. Gak ada. Itu. Apa yang bisa orang Malaysia, Ustaz kata JSB liwat meliwat, sedangkan saya merasakan di situ tidak ada bahwa JSB mengatakan kamu harus liwat, tidak ada. Apa itu Ustaz? Bukti Ustaz sebelum ngomong. Kita kalau ngomong itu kita mesti ada bukti baru ngomong. Itu biar tidak jadi fitnah. Kalau belum ada bukti itu bahkan jadi fitnah. Silahkan Ustaz. Okey, anda jangan ganggu apabila saya bercakap. Yang pertama, anda sebut kerana bekas JSB.
Orang bertanyakan tentang orientasi seks peribadi anda. Saya katakan bahawa inilah yang berlaku apabila kita berada di dalam dan pernah menjadi orang yang berada dalam satu kumpulan yang rosak. Apabila mereka telah keluar daripada kumpulan yang rosak tadi, kita juga akan terpalit dengan kerosakan itu walaupun sebenarnya kita sudah tidak ada kaitan dengannya. Oleh sebab itu, kami berusaha bersungguh-sungguh untuk pastikan setiap orang, bahkan anak-anak kami, rakyat kami, setiap orang yang beragama Islam, setiap anak-anak tidak akan masuk JISB kerana masalah-masalah seperti ini boleh berlaku kepada mereka. Jika tidak, mereka tidak akan terkeluar daripada hal ini. Anda sebut tentang isu liwat. Bagaimana perkara-perkara yang lain yang telah diputuskan oleh mahkamah? Bagaimana dengan isu upah yang tidak dibayar? Bagaimana dengan isu penyelewengan akidah yang berlaku di dalam JISB yang secara terang-terangan telah diputuskan di dalam mahkamah? Di dalam fatwa-fatwa telah menyebutkan tentang kesesatan mereka. Adakah kami mahu berdiam diri terhadap hal ini dengan membiarkan JISB terus beroperasi? Kes berkaitan tentang isu liwat, meliwat dan diajar meliwat telah dibawakan ke mahkamah. Kami sebagai rakyat Malaysia meyakini proses ini akan berjalan dengan adil. Dan kita juga mengetahui kita bukan orang bodoh yang tahu menyebutkan dan mengata kepada orang sesuatu itu sesuka hati saja. Tidak begitu. Tetapi kami adalah orang yang ada undang-undang. Kita ada tamadun. Kita berikan hak kepada pihak mahkamah kerana mahkamah berhak menentukan. Isu tentang liwat dan meliwat bukan seperti mana yang anda dakwa pada peringkat yang kedua. Awak kata, soalan yang awak kata, jika JISB sengaja meliwat, mengajar meliwat, sangat mudah untuk dibuktikan. Bukan seperti itu. Kes yang terbaru, seorang PU, seorang pencetus ummah, seorang ustaz, dia telah melakukan amang seksual kepada budak, ada beberapa budak, dan diputuskan hukumannya setelah lebih 2 tahun. Bukan proses yang 1 atau 2 hari sahaja. Apabila kita sebut tentang JISB ini, kita tak sebut ia adalah satu keputusan yang mutlak, tetapi kita sebut bahawa siasatan telah berlaku, mangsa telah wujud, maka ini bukan perkara biasa. Ia bukan perkara yang boleh kita bertenang, tetapi ia perlu kita bangkit untuk menjatuhkannya. Yang ketiga awak sebut, awak kata, saya bersaksi bahawa JISB tak suruh meliwat, saya orang dalam. Itu ketika awak duduk dalam, awak tak tahu apa yang berlaku di situ. Tetapi awak duduk dalam, awak tahu apa yang berlaku di situ. Tetapi awak telah meninggalkan, awak tidak tahu apa yang berlaku di dalamnya. Bahkan kemungkinan juga berlaku perkara liwat dan meliwat ini di 1 atau 2 tempat dan tempat yang lain tidak berlaku. Tetapi apa yang berlaku di tempat yang lain? Kebejatan perkara-perkara lain. Seperti baru-baru tadi, Encik Adam telah menceritakan bagaimana anak dia dimasukkan di dalam sangkar anjing disebabkan anak dia yang kecil itu terkencing dalam seluar. Hanya disebabkan terkencing dalam seluar, dimasukkan dalam sangkar dalam anjing. Awak boleh kata, dekat tempat saya tak ada pun kalau terkencing masuk dalam sangkar anjing. Tidak, awak mungkin boleh berkata seperti itu. Tetapi awak tidak boleh nafikan bahawa mereka telah biasa melakukan perkara buruk seperti itu. Bukan sekadar itu, di tempat lain dipaksa kahwin, bahkan dipaksa bogel. Ini isu Atiyah. Atiyah anak Abuya. Anak kepada Abuya, anak sulung Abuya. Beliau itu dipaksa kahwin dengan Fadil. Yang akhirnya dia dilondehkan kerana tak mahu dia bersama dengan Fadil. Itu telah diceritakan oleh Atiyah sendiri daripada orang yang pertama. Apa kita bersepakat dekat sini? Adakah kita nak kata cerita Atiyah juga berlaku tempat lain? Tidak. Kita bersetuju bahawa jenayah berlaku di sana. Oleh sebab itu kita kata ini gerakan yang membiasakan jenayah, membiasakan perkara-perkara penindasan, membiasakan penghambaan, membiasakan keculasan, membiasakan keaiban yang berlaku dalam jemaah. Pelbagai perkara itu telah dibuktikan, bukan hanya perlu disebutkan, bukan hanya disebutkan oleh orang yang dalam, orang yang luar pun telah mengetahui buruknya tempat itu. Silakan. Jawaban Ustaz itu tidak menjawab pertanyaan saya. Saya tanya, dari mana JSB mengatakan boleh mengajarkan liwat dan meliwat? Itu saya pertanyakan. Saya tidak tanya kemana-mana. Saya mengatakan itu. Apa bukti yang nyata? Kalau Ustaz ngomong, Ustaz udah pegang bukti. Kalau kita nuduh orang, kita pasti ada bukti. Satu, pertama, kita ada bukti. Kedua, kalau hanya oknum, apa bisa dikatakan itu hanya JSB? Saya bilang
ini terjadi tempat saya, itu terjadi tempat saya. Saya bukan itu saya katakan. Saya katakan, sekali lagi saya katakan, saya dengan tegas saya katakan bahwa di JSB tidak diajarkan liwat-meliwat. Kalau oknum Ustaz katakan saya boleh terima, tapi Ustaz mengatakan JSB seolah-olah pengikut JSB itu liwat-meliwat. Jadi untuk apa JSB itu nikah? Untuk apa JSB itu berpoligami? Apa ininya? Kalau laki-laki liwat-meliwat, perempuan apa? Kan begitu. Logika yang kita ini. Saya bilang ke JSB bahwa Ustadz menistakan agama. Bahwa Ustadz menistakan agama tapi tanpa ada bukti. Saya bisa kena penjara. Itu satu. Yang kedua, ini memang JSB mengajarkan atau hanya oknum? Kalau hanya oknum itu tidak bisa dikatakan JSB karena JSB itu terlalu ramai pengikut. Silakan. Okey, awak sebut tadi berkaitan tentang di mana JISB kata bahawa jomlah pergi meliwat ataupun buatlah liwat dan dia mengajarkan tentang liwat secara umum. Pencuri tidak akan kata bahawa dia mencuri. Pencuri tidak akan mengaku dia mencuri. Bahkan dalam bentuk pencurian banyak helah-helah yang telah digunakan. Oleh sebab itu kita kata dalam isu JISB yang sedang dalam proses mahkamah, kita sebut ia disiasat dalam isu itu. Dan ia adalah sangat-sangat penting kerana ini isu bukan kecil. Sudah ada mangsa berkaitan tentang hal berkenaan. Mereka telah pergi kepada mahkamah untuk dapatkan hak mereka. Oleh sebab itu tidak boleh dibiarkan. Dan kalau nak pergi sebut bukti daripada orang luar, cukup penting kita perhatikan bahawa isu JISB ni baru-baru ni sudah ada sidang media, orang yang melaporkannya, kakak berkenaan berkaitan tentang adik-adiknya pun telah memberikan kenyataan bahawa dia bukan sekadar memberitahu kepada orang-orang biasa dalam JISB, tetapi dia telah memberitahu hal ini kepada pihak atasannya. Tetapi maksudnya daripada pihak JISB sendiri. Tetapi apa tindakan daripada JISB? Adalah satu tindakan yang diabaikan. Tindakan yang diabaikan, adakah tindakan ini diabaikan oleh orang biasa-biasa? Tidak. Ini diabaikan oleh pimpinan. Adakah satu orang? Tidak. Ia bukan satu orang, beberapa orang. Dan beberapa orang ini bukan orang kecil, orang yang memegang tampuk pemerintahan JISB. Oleh sebab itu, saya bagi tahu kepada anda, sebelum anda nak cakap, pergi semak dulu, jangan mangkuk sangat. Semak dulu apa yang disebutkan oleh mangsa. Oleh sebab itu, kita pun kata bahawa isu ni kita letakkan kepada pihak mahkamah dan dia tak akan ambil masa 1 atau 2 hari. Dia akan mengambil masa yang cukup panjang, lalu kita memberikan peluang berkenaan dalam keadaan kita perlu menyelamatkan mangsa dan pihak kerajaan telah melakukan, dan kita perlu menyekat sebarang usaha ataupun kemungkinan berlaku mangsa-mangsa yang baru. Bahkan dalam proses, kalau anda teliti isu ini, isu liwat ini, seorang mangsa memunculkan mangsa kedua. Mangsa kedua memunculkan mangsa ketiga. Mangsa ketiga memunculkan mangsa yang keempat. Inilah hakikat yang berlaku di dalam isu ni. Kalau kita kata ini adalah satu kebobrokan, ini adalah satu kebobrokan yang cukup besar. Awak nak sebut kata, kalau sebut tentang oknum saja, orang ni orang yang dituduh lah, dalam bahasa kita disebut orang yang dituduh saja ataupun orang yang menyeleweng sajalah. Kalau kita nak kata ia adalah mungkin satu individu saja, ia boleh, tetapi ini tidak berlaku seperti itu. Ia adalah bentuk yang berlaku dalam bentuk jamaah, persetujuan jemaah. Kita pasti yakin, kita tak akan kata semua ahli JSB ataupun ALP ke ataupun board of director ke ataupun Nasir sendiri nak pergi bodoh sangat pergi kata jom kita meliwat dan kita ajak orang tutorial meliwat. Tidak begitu. Tetapi apa yang berlaku di dalam tempatnya, di bawah kawalannya, di dalam bawah jemaahnya tidak diperhatikan langsung oleh pihak atasan. Sebab kita kena tahu kes ini berlaku seperti itu. Pihak bawahan mengikut apa sahaja yang didengar oleh pihak atasan. Mereka tidak akan buat apa-apa keputusan melainkan ada pengesahan daripada pihak atasan. Mereka tak boleh. Bahkan dalam cerita ni, cerita liwat dan meliwat, sebab tu pergi cek. Cerita liwat dan meliwat ni pada asalnya tidak dibenarkan untuk dilaporkan. Asalnya tidak dibenarkan untuk dilaporkan. Bahkan setelah dilaporkan dengan gangsternya, geng-geng RPU memaksa untuk ditarik. Kenapa takut sangat ni? Kenapa JISB takut sangat ni? RPU suruh bahkan paksa orang yang mereport ini untuk tarik balik report dia. Kenapa takut sangat ni? Kalau benar dalam jalan kebenaran, kenapa perlu takut sebegitu? Ini ya Ustaz, saya bukan macam, maksudnya saya mau
mau apa saya hanya mempertanyakan diri saya satu. Dah, Kalau saya dah Ustaz saya dah sebut dah jawapan berkaitan tentang hal tu. Ya, dengar ya. Ustaz saya dengar. tahu nggak step mengajar? Paham nggak step mengajar? Ya, Ustaz saya sekolah, Ustaz paham mengajar. Mengajari berarti itu satu pimpinan itu mengajari liwat, itu sangat logik. Kenapa kalau saya bilang satu pimpinan itu mengajar untuk liwat, bukan satu oknum kita bilang dia mengajar? Logikanya di mana? Kalau misalnya Ustaz tanya gini, saya datang ke JSB, tiba-tiba orang JSB ngomong, ayo kita liwat, itu kan dia ajar. Kalau misalnya tiba-tiba dia buat malam-malam, tiba-tiba pimpinan JSB tidak tahu, habis itu yang katakan diajar. Orang kata diajar itu, dia dapat ilmu sesuatu itu dan dilakukan pada yang lain. Itu satu. Karena saya dapat JSB itu mengajar liwat, sedangkan saya di JSB saya tidak ada sedikit pun diajarkan liwat, sedikit pun. Okey, Kalau saya Ustaz respon. mau katakan, Boleh saya respon? silakan. Kalau kata dapat ilmu, dapat sesuatu, kemudian dia ajar kepada orang lain. Sebab tu saya kata, sahabat, tolong semak kes ini. Tolong pergi cek kes ini. Apa yang berlaku dalam kes ini? Jangan sekadar dengar dekat telinga, terus pergi percaya taksub dengan apa orang kata saja. Pergi cek apa yang berlaku dalam kes ini. Ustaz berkenaan, Allah Akbar, cerita dia sangat teruk lah. Saya macam inilah. Berlaku proses pengajaran. Iaitu orang yang meliwat, suruh orang lain untuk meliwat juga. Dan ada orang lain yang masuk, dia suruh orang itu meliwat juga. Itu proses yang berlaku. Dan ini yang telah dibawa kepada pihak keadilan. Ia sangat jijik. Saya tahu tuan ini, sahabat yang berada di hadapan saya adalah orang yang fitrahnya baik. Oleh sebab itu, anda datang untuk mempertikaikan isu ini kerana anda ada fitrah yang baik. Bagaimana keadaan orang tadi? Dan bukan satu orang. Ia berkait satu persatu. Dan ada proses pengajaran itu. Ada proses mengajar untuk meliwat itu. Sebab tu saya kata pergi semak kes ini, pergi cek kes ini. Kalau tak berlaku dekat kawasan awak, bukan membawa maksud GISB itu adalah mewah, baik, bagus dan sebagainya. Anda juga mungkin tidak dapat kebaikan dan kemewahan yang ada di negara Malaysia. GISB di Malaysia. GISB di Malaysia mungkin tidak dapat kebaikan dan kemewahan yang ada di GISB di Turki, di Jordan dan sebagainya. Ia tidak menjustifikasi bahawa GISB itu adalah sama dalam semua keadaan. Tetapi jenayah yang berlaku dalam GISB, ia perlu dihapuskan. Salah satu daripada jenayah yang sedang diangkat adalah isu liwat, meliwat dan mengajar di liwat. Iya, saya faham. Menurut saya faham. Tapi yang saya tidak kalau udah katakan GSB, Ustaz ini, saya katakan kantor polisi. Saya katakan kantor polisi. Kantor polisi menerima rasuah. Itu saya mau bilang satu oknum atau keseluruhan polisi? Coba jawab. Apa yang orang kata? Saya bilang satu oknum atau keseluruhan polisi. Satu pejabat polis. Satu pejabat polis saya bilang. Walaupun di polisi kota ini, kota C, kota B tidak melakukan rasuah. Tapi saya bilang polisi melakukan rasuah. Apabila dia membiarkan perbuatan berkenaan, layak dia mendapat gelaran itu. Jika dia membiarkan perbuatan berkenaan. Kalau gitu Ustaz, udah banyak melapor pencemaran nama baik Ustaz. Kalau Ustaz sebab tu kita kata, yang dibiarkan itu ataupun tidak dibiarkan itu beza dia. GISB dia membiarkan. Isunya itu. Buktinya di mana kalau GISB itu sebab membiarkan? Sebab kita kata buktinya, saya dah sebut kepada anda tadi. Satu persatu saya sebut kepada anda. Saya dah sebut, tolong cek kes ini. Tolong cek kes ini. Anda tak tahu kes. Tapi anda nak sebut tentang kes ni. Anda tak tahu kes. Cek kes ni. Waktu saya Ustaz cakap, saya tak potong sedikit pun, saya tak potong. Tak, tadi tu bahagian saya. Awak tanya saya tadi. Saya jawablah. Oh, ya, silakan awak mau jawab. Dan saya sebut tadi, awak tak cek kes ini. Lalu awak nak berbincang tentang kes ini. Itu masalah awak ni. Awak tak baca satu buku, awak datang nak pergi pertahan. Itu bermasalah. Awak kena tahu apa kes yang dibawa sekarang ni. Siapakah mangsanya, di mana tempatnya, apakah lokasinya, siapakah yang terlibat di situ, siapakah yang berkaitan dengan hal berkenaan. Baru awak boleh sebutkan tentang cerita ini. Kalau sekadar awak nak pergi kata, oh sepanjang saya duduk dekat JSB, saya tidak diajar meliwat. Okey, tak ada masalah. Itu dakwaan berdasarkan kepada pengalaman peribadi awak sendiri, tidak menjadi masalah. Tetapi perkara yang kita sebut tadi, ada kes dia dan ada bentuknya. Bahkan apabila ditanya kepada awak, oh, awak ni peliwat ke ataupun tak peliwat? Senang saja. Saya adalah, sebut saja perkara yang mudah. Sebut saja saya adalah seorang yang baik, seorang yang bagus, seorang yang berada dalam fitrah yang bagus, seorang yang normal. Saya menyukai wanita seperti orang lain menyukai wanita, seperti lelaki menyukai wanita. Saya tidak ada masalah yang kecelaruan berkenaan. Tak ada, itu je
saja jawapan. Senang saja nak jawab, bukan susah. Kalau maaf ya Ustaz ya, kalau Ustaz menyelesaikan masalah dengan itu, kenapa masalah JSB tidak bisa selesaikan dengan itu? Sebab isu dia ada isu jenayah. Isu dia ada isu jenayah. Bila jenayah, Ustaz tanyakan ke... Ya, tadi anda tanya soalan saya. Tanda soalan dikasih saya jawablah. Saya tak ada, saya tidak ada bertanya sama Ustaz. Saya gini. Oh, tak tanya. Okey. Kalau boleh, kalau tak tanya jangan guna persoalan. Okey, baik. Teruskan. Okey, maaf. Kalau itu saya akan minta maaf. Teruskan. Saya bertanyakan begini. Kalau ini anda tanya kat saya ke? Saya minta maaf, saya nak kena potong. Anda tanya ke saya ke? Iya. Okey, saya jawab lagi. Saya nih, JSB kalau memang dia hanya apa gimana bilangnya ya? Melakukan suruh mengajar, kata ajar itu udah gimana bilangnya? Bukan satu oknum, itu udah ajaran. Ajaran paham lah Ustaz, ajaran itu bagaimana? Ajaran itu udah satu tuntutan bahwa JSB harus begitu. Sedangkan itu tidak ada diajarkan, itu hanya oknum. Kalau memang enak Ustaz bilang kepada saya tadi, Ustaz bilang pada saya, tinggal jelaskan kepada orang bahwa saya normal, saya suka perempuan. Di dunia tidak ada peperangan Ustaz. Kalau Ustaz bilang enak macam tu, jelaskan pada orang-orang yang punya otak yang berbeza, punya otak yang punya pendapat yang berbeza. Tidak akan semudah itu Ustaz. Pertanyaan saya, kalau belum ada terbukti, kenapa harus mengatakan bahwa JSB? Kenapa bukan oknum JSB? Kan lebih simpel. Oknum JSB, kalau JSB itu udah keseluruhan. Mau Indonesia, mau Turki, walaupun tak terjadi di situ, tapi udah keseluruhan. Itu logika. Kalau JSB mengajarkan lewat itu udah keseluruhan Ustaz. Kalau kecuali di situ mengatakan oknum JSB, masih saya boleh terima. Kalau udah JSB itu udah jadi panutan, udah jadi ajaran. Itu satu. Silakan jawab Ustaz. Okey, bila awak sebut bahawa sebenarnya kita sedang mengulang di dalam satu circle yang sama. Bila awak berikan persoalan, saya telah memberikan jawapan, awak tidak bersetuju dengan jawapan saya, awak mengulang persoalan yang sama, saya akan berulang dengan jawapan yang sama. Kita akan melakukan satu circle yang tidak mempunyai, dalam kaedah mantik disebut mudawar, yang mana tidak akan bertemu pada satu titik penyelesaian. Kita akan sembang perkara ini sampai ke akhir. Perkara itu juga akan berlaku. Saya sebut sekali lagi bahawa apa yang berlaku di dalam GISB adalah daripada, saya nak bagi bahasa yang lebih mudah untuk anda faham. Mungkin bahasa saya kurang difahami. Saya cuba untuk nak bagi bahasa yang anda faham. Isunya, mereka membiarkan perkara seperti ini di dalam jemaah. Mereka berlaku. Apabila ada perbuatan seperti itu, mereka biarkan. Itu satu, pembiarkan. Daripada sudut ajar tadi, awak sebut mesti orang nak ajar. Maksudnya ada tutorial. Mesti ada tutorial cara nak buat. Masuk satu, berdiri macam mana, kemudian buka seluar macam mana. Mesti ada tutorial. Itu telah kita sebutkan di dalam kes. Telah wujud di dalam kes. Jadi proses pengajaran memang wujud. Apa kaitan dengan GISB? Sangat berkait. Orang yang melakukan adalah orang GISB, orang yang diperlakukan adalah orang yang GISB, orang yang membiarkan adalah orang GISB, orang yang mengetahui juga adalah pimpinan GISB. Maka kita tidak boleh lari daripada mengaitkan GISB. Hanya sekadar awak GISB di tempat lain, di negara yang lain tidak menghadapi hal berkenaan, anda tidak boleh mengatakan bahawa GISB tidak mewakili hal berkenaan. Apabila Datuk Nasir mengatakan bahawa GISB nak buka satu kedai baru di negeri Perlis sebagai contoh, ia tidak melibatkan orang di Indonesia, tetapi ia berkaitan tentang GISB juga. Sebab itu adalah pendirian daripada GISB. Perkara yang dibiarkan oleh GISB, perkara yang disuruh oleh GISB, itu yang berlaku. Saya harap anda dapat faham. Kalau tidak, kita akan berputar pada satu circle yang tidak akan berakhir. Ya, saya masuk Ustaz, saya faham. Sekali lagi saya masuk Ustaz, saya faham. Saya tidak ngerti bahasa Melayu, tapi saya boleh faham bahasa Melayu Ustaz tuh. Yang saya jelaskan, saya terangkan sekali lagi. Saya tanya, Ustaz tidak tahu struktur dari JSB itu bagaimana. Itu satu. Tapi Ustaz bisa mengeklaim bahwa JSB mengajarkan liwat. Ustaz tahu kalau setiap ada pembangunan apapun di JSB, itu satu dunia JSB tahu. Itu satu yang Ustaz harus tahu. Yang kedua, kasus apapun di ini, satu dunia harus tahu. Satu dunia JSB itu harus tahu. Tuh. Yang ketiga, tidak ada dari Datuk Nasir Nurdin Ali mengatakan boleh meliwat. Itu tidak ada. Satu, tidak ada ajakan. Kalau kata ajar itu, orang mana pun bilang, pasti kalau diajar liwat, pasti orang berfikir, ni anak ini diajarkan begini-begini. Pasti dia akan cari mangsa lagi, Ustaz. Itu, Ustaz, maksud saya, Ustaz. Okey, sekali lagi saya sebut, anda masih berputar pada perkara yang sama. Saya rasa tak perlu untuk mengulas berkaitan tentang putaran berkenaan. Saya berputar karena belum dijawab, Ustaz. Ustaz mengatakan JSB membiarkan bagi Ustaz tahu dari mana kalau JSB membiarkan? Itu satu.
Bukti dari mana yang Ustaz dapat bahwa JSB itu membiarkan? Ketiga, kenapa harus kata JSB? Kenapa nggak bilang oknum JSB? Kan lebih simpel. Kalau kata pemimpin, kita kalau punya katanya masih bisa Ustaz, tapi buktinya orang sekarang Ustaz. Kalau memang JSB mengajarkan liwat, saya yang pertama depan untuk menentang JSB. Okey, sahabat. Kita masih berputar pada perkara yang sama. Akhirnya saya keluarkan satu kenyataan daripada akhbar. Mungkin kita tak dapat tonton di sini. Tetapi boleh tengok dekat Malaysia Gazette. GISBH akui berlaku kes liwat. Ini yang disebutkan oleh pengarah eksekutif Global Ikhwan Service and Business Holdings bertarikh 14 September 2024. Dia menyebutkan perkara ini telah berlaku di dalam jemaah mereka. Ia telah diakui telah berlaku. Dan dia sebut bahawa dituduh meliwat, memang liwat tu ada. Meliwat itu memang dah ada. Ini sahabat-sahabat boleh tengok dalam kenyataan yang disebutkan di dalam akhbar. Dia mengetahui tentang kewujudan hal berkenaan. Tapi kalau kita tengok kepada kes ini dengan lebih mendalam, ia bukan sekadar pengetahuan, tetapi ia lebih kepada membiarkan orang yang mengajar berkenaan. Ia berlaku dalam proses pengajaran. Kalau anda sebut berkaitan tentang kami tidak tahu tentang struktur GISB, saya sebutkan bahawa struktur GISB bukanlah satu struktur yang begitu rumit, iaitu mereka adalah struktur jemaah yang mana mereka hanya mengikut perancangan strategi daripada pihak atasan, daripada pihak pemimpin mereka. Apabila pihak pemimpin kata jangan lapor, maka mereka tidak lapor. Siapakah pemimpin? Adakah pemimpin ini sekadar seorang yang bernama Nasir? Tidak. Jika ketua RPU pada waktu ketika itu Adib, dia juga dianggap sebagai pemimpin. Dan kemudian bawahan dia pada ketika itu Reza, dia juga adalah pemimpin. Dan Reza sekarang ada kes mahkamah dan dia sedang struggle di mahkamah. Sebab itu kita kata struktur ini bukanlah struktur yang rumit untuk difahami. Iya, saya faham Ustaz. Saya hanya mau menyampaikan kepada Ustaz bahawa kita harus sepakat juga. Saya sepakat pendapat Ustaz. Ustaz sepakat bahawa JSB tidak mengajarkan. Kalau kata mengajarkan berarti itu diajarkan Ustaz, bukan Abil tidak tahu. Tapi kalau kata ajarkan itu diajarkan Ustaz, bukan tidak tahu Ustaz. Kita sepakat bahawa itu oknum JSB. Sebab tu kita sebutkan tadi proses pengajaran berlaku. Kalau awak kata ajar ataupun tidak, ya, ajar, diajar meliwat di situ. Tetapi apa-apa hal pun saya kata, polis telah menyebutkan hal tu. Ia bukan keluar daripada mulut saya sahaja. Ini adalah kenyataan daripada pihak polis, pihak ketua polis negara berkaitan tentang hal berkenaan, pengajaran itu, dan mereka telah meneliti kes dan kita diberitahukan tentang kes berkenaan. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, berarti Ustaz menuduh saya menganut ajaran liwat itu. Anda bersetuju? Langsung. Anda bersetuju ataupun tak? Enggak, Ustaz. Saya tanya, Anda bersetuju ataupun tidak? Saya tidak pernah diajarkan. Itu saya tidak setuju. Saya masalah. No issue. Anda pun bukan ahli JSB. Kenapa nak pergi pening? Saya bukan ahli JSB. Saya mantan JSB. Itu dipertanyakan orang bukan ahli dah sekarang. Belum lagi jadi tak ada masalah itu. Orang yang keluar. Ustaz berfikir enak. Jidat Ustaz tak berfikir. Orang yang keluar, tiba-tiba orang itu dipertanyakan, bahkan dibuli dengan orientasi seks dia. Ya. Oleh sebab itu, jika anda dibuli, saya akan membela anda. Jika anda dibuli, saya akan membela anda. No issue. Sebab tu saya kata, sekarang ni orang boleh mendakwa kita dalam keadaan keburukan itu berlaku dalam jemaah yang kita ada sebelum ini, yang kita tak ada kaitan dengannya. Jemaah itu telah bobrok, dia telah berlaku kerosakan di tempatnya yang kita tidak ada kaitan dengan hal itu. No issue. Bahawa di JSB itu ada liwat, saya sepakat. Sekali lagi saya bilang, saya sepakat bahawa di JSB itu ada liwat. Tapi awak tahu ke? Awak nampak bukti ke? Ada bukti ke? Ada bukti. Awak ada bukti ke JSB itu ada liwat? Bisa membuktikan. Ada bukti? Kan dengan Ustaz ngomong begitu. Tak, tadi awak kata tidak, awak bersetuju tadi. Tadi awak kata awak bersetuju tadi, saya tanya awak. Dengan bukti Ustaz. Logikanya begitu. Oh, maksudnya awak bersetuju dengan saya lah. Awak bersetuju dengan saya, maksudnya awak taklid kepada saya. Ya, itu saya taklid. Saya akui saya taklid. Saya bersetuju nih, sekali lagi saya bersetuju bahawa di JSB ada liwat. Tapi yang saya tidak setuju bahawa JSB mengajarkan liwat. Mengajarkan liwat. Bahawa ujuk-ujuk Datuk Nasir itu mengajarkan liwat. Kalau dibiarkan itu bukan mengajarkan. Faham? Kalau dibiarkan berarti bukan mengajarkan. Berarti dia membiarkan. Nggak paham peribahasa dia. Membiarkan kejahatan berlaku. Tapi dia bukan mengajar. Yang mengajar itu oknum JSB.
Kita berpusing pada Itu perkara pun yang saya sama, pada percaya, circle yang sama yang saya sudah sebutkan tadi. bukan dengar Ustaz. Saya Saya akui mendengar. di JSB, saya akui, saya taklid dengan Ustaz bahwa di JSB itu ada perbuatan liwat. Tapi hanya oknum. Sekali lagi saya katakan, JSB tidak pernah mengajarkan liwat. Saya tegaskan, JSB tidak pernah mengajarkan liwat. Mau siapapun ngomong, saya siap berdebat. JSB tidak pernah mengajarkan liwat. Kalau dibiarkan, apa sebab dia dibiarkan? Pernah bertanya, apakah cuman dibiarkan karena nggak ada bukti yang kuat? Tidak. Kerana mencemarkan nama jemaah. Pernah bertabayun di sana? Saya Mereka tanya sama Ustaz. di dalam fakta kes menyebutkan tabayun sedang dilakukan di mahkamah. Tabayun sedang dilakukan di mahkamah. Proses ini akan mengambil masa yang panjang. kalau Kita tabayun nantikan siapa yang berada dalam kebenaran. Kita nantikan. Saya buktikan bahwa saya tidak pernah diajarkan liwat. Okey, Bahwa saya bersetuju. pimpinan Okey. JSB tidak pernah mengajarkan liwat. Bagus. Saya Tak bisa ada buktikan. masalah. Apa? Saya buktikan dengan jelas. Ya, sebab tu saya kata. Yang saya katakan, Okey, silakan. kita enak saja ngomong, enak saja ngomong untuk bilang JSB itu liwat, mengajarkan liwat. Enak je. Begitu saya pun bisa lah ngomong polisi ini, polisi A, polisi B. Saya ngomong polisi, tapi saya tidak pernah ngomong oknum. Saya kena tangkap. Kan itu logikanya. Kalau misalnya bilang JSB mengajarkan, what the hell? Apa hal JSB mengajarkan? Apa bukti yang mengatakan JSB mengajarkan? Kalau oknum, saya setuju sama. Kalau oknum itu pernah terjadi, saya setuju sama Ustaz. Nah, tapi kenapa Ustaz tidak setuju pernyataan saya bahwa itu bukan dari suran JSB? Kenapa Ustaz masih mengulang-ulang bahwa itu dibiarkan sama Nasir? Diulang-ulang begitu. Tapi Ustaz bisa itu bilang mengajarkan JSB. Loh, bagaimana logikanya nggak masuk loh, Ustaz. Ustaz tanya kepada orang bodoh sekalipun tak masuk. Dah, sebab tu saya kata Tidak logika masuk ini hanya dapat diterima oleh orang-orang yang dapat menerima kebenaran. Sebab tu awak sebut hanya orang bodoh saja yang tak boleh menerima. Sebenarnya pada kami hanya orang bodoh yang tidak menerima kenyataan yang kita sebut. Sebab apa kita kata perkara ini sedang dibuktikan di mahkamah. Kita biarkan mahkamah berjalan berkaitan tentang hal ini. Dakwaan juga bukan keluar daripada seorang orang biasa, tetapi ia keluar daripada mangsa tersendiri. Mangsa menyebutkan tentangnya bukan satu ataupun dua. Demikian juga kenyataan daripada Ketua Polis Negara Malaysia. Ketua Polis Negara Malaysia menyebutkan tentang hal berkenaan takluk kami kepada beliau. Kalau awak kata tadi, awak taklid kepada saya, awak perlu bertaklid sepenuhnya. Kenapa awak ambil sebahagian demi sebahagian? Tidakkah ambil sebahagian demi sebahagian itu untuk membawa kepentingan kepada anda sahaja? Kalau awak nak kata awak nak taklid kepada saya, taklid sebenar-benarnya. Ikut dengan sebenar-benarnya. Awak tidak ada bukti pun. Nak pergi kata bahawa dalam JSB ada ke ataupun tak ada, awak tak tahu. Bila awak tidak tahu, awak tidak patut untuk bercakap. Awak tidak baca pun kes ni. Awak tak tahu pun tentang kes ni. Tetapi awak nak bercakap tentang apa yang awak tidak tahu. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Jangan sebut satu perkara yang kamu tak ada pengetahuan berkaitan tentangnya. Pendengaran, penglihatan dan jantung hati kamu akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Jangan sebut bila kamu tak tahu. Fakta kes ini wujud. Pergi buat semakkan terhadap kes ini. Ia boleh dibaca, ia boleh dilihat, ia boleh didengari. Jangan tutup telinga kita, jangan tutup mata kita, jangan tutup jantung hati kita. Hanya sekadar ia tidak berlaku di tempat kita, lalu kita dengan tidak sengaja membiarkan ia boleh berlaku dan berpotensi berlaku di tempat orang lain. Terserah Ustaz lah Ustaz ya. Tapi saya tegaskan itu hanya oknum JSB. Saya Cantik. pastikan. Jadi Sekali kita lagi saya pastikan bersepakat itu hanya oknum pada, JSB. saya nampak kita ada sepakat dekat sini iaitu anda mengatakan bahawa ia adalah oknum sahaja, pesalah sahaja berkaitan tentang hal ini, bukan JIC secara keseluruhan. Manakala saya pula menyatakan bahawa kesalahan ini adalah keseluruhan GISB. Terserah kepada sesiapa untuk menilai, tetapi pendirian kami tetap berbeza sehingga akhir perdebatan. Bersetuju? Saya tak faham bahasa Melayu maksud Ustaz. Maksudnya kita bersetuju untuk bahawa menyatakan bahawa anda kekal dengan pendirian bahawa ini hanya oknum sahaja, manakala saya pula mengatakan bahawa ini adalah JISB secara keseluruhan. Kita tidak ada kesepakatan di dalam hal ini. Boleh? So begitu? Kita bersetuju dengan ketidaksetujuan berkenaan? Ustaz anggap JSB itu hanya di Malaysia.
Ustaz anggap JSB itu hanya di Malaysia. Saya tanya sama Ustaz, logikanya berapa pengikut JSB? Apakah semua itu diajarkan liwat? Ustaz tidak menyangka kalau itu fitnah untuk mereka. Ustaz tidak rasa berdosa bahwa itu fitnah untuk mereka karena mereka ada ahli JSB, bekas mantan ahli JSB. Kita bukan bicara JSB, tapi saya mengakui JSB ada kasus liwat, tapi itu hanya oknum. Tidak bisa kita simpulkan bahwa JSB, karena JSB itu bukan hanya di Malaysia, bukan hanya di Malaysia. Kalau Ustaz mengatakan bahwa JSB di Malaysia liwat, saya terima, saya setuju. Tapi kalau Ustaz mengatakan JSB keseluruhan, saya tidak terima. Karena bukti yang Ustaz dapat tidak konkret, tidak bisa dibuktikan. Cantik. Maksudnya anda telah bersetuju dengan penutup kita, iaitu anda tetap dan kekal mengatakan bahawa ini bukan masalah keseluruhan JSB, ini adalah kesalahan individu, kesalahan individu, bukan kesalahan GISB. Manakala saya pula mengatakan bahawa ia berlaku dan ini adalah kesalahan yang perlu diberikan tanggungjawab kepada GISB secara keseluruhan. Saya kira itu satu penutup untuk kita. Ya, bolehlah kalau punya Ustaz. Tapi kalau saya, sekali lagi, kalau Ustaz mengatakan JSB berarti Ustaz mengatakan keseluruhan. Kalau Ustaz mengubah itu betul, saya menyebutkan hal seperti itu. Ya. Maksudnya kita dah faham dah. Kita dah dapat penutup dah tu sebenarnya. Dah dapat, saya faham. Saya akan ikut Ustaz ni. Saya bilang sekali lagi, kalau saya bilang oknum JSB saya terima. Tapi kalau Ustaz mengatakan seluruh JSB saya tidak terima. Karena pun Ustaz pun tidak bisa membuktikan dengan itu. Saya okey dengan kenyataan daripada Tuan. Itu adalah kesimpulan kita. Faham? Itu adalah kesimpulan kita. Saya kekal dengan hujah dan juga pendapat saya. Anda kekal dengan hujah dan pendapat awak. Siapakah yang akan membuktikan? Kita tunggu mahkamah yang akan membuktikan. Saya tidak menunggu mahkamah membuktikan. Saya respect sama undang-undang Malaysia. Saya sangat respect sama undang-undang Malaysia. Tapi saya hanya belum lagi diputuskan sama undang-undang Malaysia. Tapi Ustaz boleh berkata bahawa JSB mengajarkan liwat. Itu yang saya tidak setuju. Sebab tu awak pun tak boleh putuskan. Mahkamah sedang buat semakan, sedang buat urusan. Kenapa awak nak melangkaui mahkamah dalam bab ni? Mahkamah sedang buat urusan dia. Jadi ada kekeliruan dalam bab ni. Bila ada kekeliruan, perlukan kepada keputusan. Itu keadaan dia. Oleh sebab itu, sahabat. Kalau Ustaz bisa memutuskan, kenapa saya tidak boleh memutuskan? Sebab tu saya kata itu pandangan saya dan itu pandangan awak. Awak dengan pandangan awak, saya dengan pandangan saya. Settle. Okey. No issue. Okay, dengar ya. Saya berikan hak kepada anda secara sepenuhnya dan sebesarnya dan sebebasnya untuk berpandangan seperti itu. Silakan. Dan saya juga merasa hak saya untuk berpandangan seperti mana apa yang telah saya sebutkan. Okey, sekali lagi saya garis tengah. Berarti selama Ustaz ngomong itu hanya pandangan Ustaz semata. Betul kan? Ia adalah pandangan saya dan juga daripada kenyataan-kenyataan yang telah kami persetujui. Ketua Polis Negara menyebutkan perkara yang sama, dia adalah wakil kami dalam hal ini. Ya, berarti itu hanya pandangan Ustaz dan polis. Berarti itu tidak maksud dan saya. Kita tunggu pihak mahkamah putuskan. Kita tunggu pihak mahkamah putuskan. Gini loh Ustaz, tadi Ustaz dah ngomong bahawa itu tidak mengganggu. Saya ni sahabat dengar begini. Saya tahu anda nak apa? Anda nak saya cakap bahawa tak, ini adalah individu, bukannya GISB secara keseluruhan. Anda nak saya berkata seperti itu. Tetapi setelah sebutkan kepada anda pendirian kita tentang hal ini, bahkan kita telah berpusing kepada perbincangan yang sama. Oleh sebab itu kita kata awak dengan pandangan awak, saya dengan pandangan saya. Okey. No issue, no hal. Okey. Berarti tidak bisa disimpulkan bahawa itu JSB meliwat dengan secara konkret. Kan begitu? Itu masih pandangan. Kesimpulan kan? kita bukan yang tu. Kesimpulan kita ialah anda mempunyai pandangan anda, saya mempunyai pandangan saya, kita kekal dengan pandangan masing-masing. Itu kesimpulan kita. Iya, saya hargai pandangan Ustaz bahawa JSB melakukan Terima kasih kerana menghargainya. Saya sangat ini. Saya menghargai pendapat Ustaz. Tapi itu hanya pendapat semata dan belum terbukti. Kita tunggu pembuktian, tunggu pembuktian. Ya, dan belum terbukti. Dan menurut saya, sebelum itu belum terbukti, apabila kita berterus-terus mengulang bahawa JSB mengajarkan liwat dan meliwat, itu akan menjadi dosa besar dan memfitnah seluruh JSB. Kita tunggu siapa yang memfitnah dan sesiapa yang difitnah. Kita tunggu. Anda bukan pemutusnya adalah mahkamah di dalam hal ini. Kita tunggu. Kalau kita belum ada bukti, namanya fitnah lah. Oleh sebab itu,
Kita boleh berbincang panjang pula selepas ini berkaitan tentang isu bagaimana penentuan fitnah. Kita boleh berbincang panjang berkaitan tentang hal berkenaan, tapi kita akan keluar daripada tajuk perbahasan. Ya udah, saya bilang sekali lagi untuk Ustaz, mudah-mudahan Ustaz terbuka fikiran bahwa yang Ustaz lakukan ini kok belum ada bukti, sama aja kayak mak-mak komplek yang bercakap tanpa ada bukti, di situ-situ aja tanpa ada bukti dan ininya. Saya juga mendoakan kepada Allah SWT, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada anda. Saya sudah Seperti mana saya mendoakan ia berlaku kepada diri saya. Saya sudah diberikan hidayah dengan Tuhan. Saya sangat terbuka fikiran saya untuk Alhamdulillah. Tuhan. Saya sangat terbuka. Ya, kita doa sama-sama teruskan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.